Saya nak teruskan zoom in kepada tajuk kita sebenarnya. Apa itu sebenarnya harta pencarian? Kebanyakan daripada kita akan rasa pelik dan jangan cari harta pencarian ini di negara Timur Tengah ya. Tuan-tuan dan puan-puan tak akan jumpa. Sebab ini adalah satu-satunya special di Malaysia sahaja. Dan saya tak pasti sama ada di Indonesia ada, tapi kalau di Singapura memang pasti ada, di Brunei ada, memang ada juga harta pencarian. Tapi saya tak pasti sama ada di Indonesia dia menggunakan konsep harta pencarian. Sebab harta pencarian ini kalau daripada segi sumber hukumnya dia memang tidak ada, dinyatakan tidak dinyatakan secara khusus dalam hukum syarak. Di mana harta pencarian itu dilandaskan ataupun didasari untuk menjadi satu sumber hukum di dalam Islam. Ya, harta pencarian ini sebenarnya adalah menjadi satu budaya ataupun adat di dalam orang-orang Melayu. Saya nak ambil contoh, nak bagi mudah begini je. Macam ni, saya bawa macam sebab apa kata undang-undang adat yang diiktiraf oleh syarak. Sebab di dalam Undang-Undang 99 Perak, saya orang Perak, saya ambil lah contoh negeri Perak. Di mana dinyatakan di dalam tu salah satunya, dan kalau kita tengok pelajaran STP ada, Undang-Undang 99 Perak tu menyatakan bahawa apabila berlaku perceraian di antara suami seorang perempuan dan lelaki, dan perceraian itu apabila berlaku, si suami akan diberi tombak, parang, cangkul dan seumpamanya. Manakala si wanita itu, mereka ini akan dibekalkan dengan lesung, periuk, senduk, sudit dan seumpamanya. Itulah yang menjadi asas sebenarnya apabila dinyatakan dalam Undang-Undang 99 Perak tu sebagai contoh pada Undang-Undang 99 Perak ni adalah undang-undang adat yang dilaksanakan di Perak. So itulah yang mendasari kepada pengiktirafan adanya harta pencarian di Malaysia ni. Tuan-tuan jangan cari pergi ke Arab Saudi, jangan cari pergi Mesir, jangan cari pergi ke contoh ini negara-negara Islam yang lain. Di sini kenapa tak ada pencarian? Sebab mereka tidak ada adat atau budaya tersebut dalam hidup mereka. That's why benda itu tidak kita akan dapati di negara-negara tersebut. Dan salah satu daripada sumber dalam undang-undang Islam itu, hukum Islam itu, pertamanya lah kita tahu Al-Quran, hadis, kemudian ijma', istisna dan sebagainya lah barisan tu. Dan salah satu daripada sumber yang tidak dimuafafatkan dalam ulama itu adalah adatul muhakkamah, di mana adat yang diiktiraf oleh hukum syarak untuk dilaksanakan dan diiktiraf sebagaimana kuat-kuasanya hukum syarak. So harta pencarian itu adalah merupakan satu adat yang diiktiraf oleh hukum syarak sebagai satu undang-undang yang sah untuk diterima pakai dalam Islam. Dia ada syarat lagi sebenarnya bagaimana adat itu boleh diterima dalam hukum syarak. Jadi kalau saya nak huraikan yang tu lagi panjang lah. Even saya pernah bagi tahu sebab tajuk saya adalah pemakaian untuk PhD adalah pemakaian undang-undang adat di dalam harta kekeluargaan Islam. Jadi banyak sangatlah yang kita boleh huraikan mengenai sumber hukum harta pencarian itu sendirilah. Baik. Kemudian kalau boleh next tengok apa benda itu adalah definisi ringkas saya mengenai harta pencarian supaya tuan-tuan dan puan-puan jelaslah. Dan boleh next tak untuk nak tengok slide. Okey. Dan harta pencarian dalam keluarga tu sebenarnya kita ada dua. Harta pencarian dan bukan harta pencarian. Kalau di sini kita mudahkan bawaan itu, apa yang dikatakan sebagai harta pencarian? Harta pendapatan yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Kemudian ada satu lagi, bukan harta pencarian itu adalah harta bawaan atau harta pusaka atau hadiah atau hibah. Nampak di situ dimasukkan. Yang diperolehi oleh suami atau isteri. Itu yang dia bawa yang kita boleh kita kategorikan sebagai bukan harta pencarian. Harta pencarian ini mesti diperolehi dalam tempoh perkahwinan, tetapi nanti ada lagi huraian-huraian berikut walaupun di tempoh sebelum perkahwinan dapat harta, tapi harta itu berkembang dan dijana sehingga berkembang, sehingga mendatangkan keuntungan, itu juga boleh dikategorikan sebagai harta pencarian setakat mana ia dijana dalam satu tempoh perkahwinan. Baik, saya ringkaskan lagi. Next, kalau boleh. Yang ni saya rasa boleh ditengoklah satu persatu selepas daripada ini. Boleh next untuk ni? Okey. Yang ini juga mengenai apa pembahagian, differentiate di antara harta pencarian dan bukan harta pencarian. Contohnya, harta pencarian sama ada harta isteri atau harta suami yang dibawa sebelum perkahwinan. Ini yang saya katakan tadi.
dimajukan secara bersama dalam tempoh perkahwinan, maka harta tersebut juga termasuk dalam harta pencarian. Dia dapat hibah oleh bapak dia, arwah bapak dia. Tiba-tiba dibawa satu tanah seekar. Bila berkahwin dengan isterinya itu datang menyumbang. Sumbangan itu nanti kita bincangkan apa bentuk sumbangan itu. Dan tiba-tiba daripada seekar itu berkembang pada 2 ekar, 3 ekar dan 10 ekar. So itu dia maknanya sumbangan-sumbangan tersebut boleh dikategorikan sebagai satu bentuk yang kita iktiraf sebagai satu harta pencarian. Manakala harta bukan harta pencarian itu harta yang diperoleh oleh isteri semasa perkahwinan melalui usahanya sendiri tanpa ada sedikit pun sumbangan langsung daripada suami, maka ia bukanlah satu bentuk harta pencarian. Perkahwinan semata-mata tidak melayakkan suami menuntut harta itu sebagai harta pencarian, sebaliknya bagi harta suami, perkahwinan memberi hak kepada isteri untuk mendapat harta pencarian. Yang dimerahkan di sini adalah pendapat, saya rasa yang sekarang ini, pendapat ini sudah tidak tepat. Sebab tak semestinya, dia ada satu pendapat yang awal menyatakan bahawa yang isteri itu, harta isteri, suami tak layak untuk tuntut sebagai harta pencarian. Tapi sebenarnya dalam hakikatnya ada beberapa kes yang saya kendalikan apabila seorang isteri itu saya mudahkan gini cerita dia terlibat dengan MLM dululah sekitar tahun awal 2000. So pada ketika itu memang MLM ni multi level marketing ni cukup banyak. So si suaminya itu akibat daripada isterinya itu dia terlalu sibuk dengan MLM, si suaminya itu berhenti kerja dan menjadi suri rumah. Suami menjadi suri rumah, menjaga anak dan menjaga rumah. Dan tugas dia itu adalah menghantar isteri untuk attend meeting, pergi coffee house, pergi ke seminar-seminar untuk menjayakan MLM tu. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu Taala si isterinya itu apabila beruang, ialah kalau perempuan ni dia tak boleh lebih sikit sebenarnya. Minta maaf kalau ada perempuan kat sini, tapi ini bagi kes inilah, mungkinlah itu pendapatnya kan. So dia boleh lebih, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang branded lah. Bahasa saya sebut branded tu maknanya yang sepatutnya dia sepatutnya itu dah bagi pasangan hidupnya, sebab yang isterinya, yang suami yang ada tu dah tak bekerja. So tak ada branded satu lagi pun kan. Tak ada branded tu mungkin tak ada gelaran ke dan seumpamanya lah. Jadi di situ berlakulah perceraian. Apabila berlaku perceraian dan dia berkahwin dengan lelaki idamannya itu, so pada ketika itu yang si suaminya ini dia memohon harta pencarian. Jadi adakah harta pencarian, persoalannya, adakah si suami ini layak untuk menuntut harta pencarian? Sedangkan pada prinsip awalnya ialah harta yang diperoleh oleh isteri semasa perkahwinan melalui usahanya sendiri tanpa ada sedikit sumbangan langsung daripada suami, maka ia bukanlah sebagai harta pencarian. Tapi dalam hal ini dia menghujahkan kepada mahkamah, dia membuktikan kepada mahkamah dan tidak dinafikan oleh isterinya bahawa dia terpaksa berhenti kerja kerana isterinya itu sibuk bekerja. Kemudian dia juga menghantar isterinya ke sana kemari untuk menghadiri seminar, meeting dan seumpamanya, dan itu telah saya putuskan dia telah menjadi layak untuk mendapat hak sebagai harta pencarian. Tapi kadarnya itu kita akan tentukan sebaliknya lah. Tapi paling penting adalah dia layak untuk dapat tuntutan harta pencarian tersebut lah. Baik, selanjutnya dan daripada segi, kalau boleh slide berikutnya. Yang ini adalah juga apa-apa sumbangan oleh isteri. Yang kelebihan bagi wanita ini, dia walaupun dia tidak memberi apa-apa sumbangan langsung berupa wang atau harta dan sebagainya untuk memajukan suatu harta, tetapi sumbangan yang tak langsung seperti dia memberi anak ataupun menjaga anak, membahagiakan suaminya, itu juga dianggap sebagai sumbangan tidak langsung yang membolehkan seorang isteri atau wanita itu mendapat hak harta pencarian. Saya merujuk kepada satu kes yang diputuskan di Mahkamah Sivil yang dilaporkan. Kes ini sebenarnya sangat popular yang digelar sebagai kes Botok. Dia kes Botok, B-O-T-O apostrofi. Botok ni nama seorang wanita di Kelantan. Jadi dia asal orang Kelantan. Jadi saya nak buat nature-nya secara mudah bagaimana harta pencarian itu boleh dianggap sumbangan itu yang tak langsung itu sebagai satu sumbangan untuk mendapat hak harta pencarian. Pada nature case ini ialah si suaminya itu bekerja di pasar Borong Selayang. Dia berniaga kecil-kecilan, ikan kecil-kecilan. Selepas daripada itu ialah yang si isterinya tidak bekerja, dia menjaga anak.
Dan setiap hari isterinya itu yang nama Botok itu, dia bawa bekal kepada suaminya itu makan tengah hari. Setiap hari tanpa gagal, selain daripada menjaga dan mengemas rumah dan seumpamanya. Dan apabila bila dah suaminya itu berjaya dalam perniagaannya itu, perniagaan ikannya itu, dan ditakdirkan Allah Ta'ala, disangkakan panas hingga petang, rupanya hujan di tengah hari. So berlakulah perceraian antara pihak-pihak ni. Dan apabila berlaku perceraian antara pihak-pihak ni, si Botok ni dia akan menuntut atas perceraian di atas perniagaan bekas suaminya itu. Masa itulah ditentukan pada waktu ni, kes ini adalah kes sekitar tahun 1800 atau 1900 awal dahulu. Diputuskan pada waktu itulah bahawa harta pencarian adalah sesuatu yang diiktiraf di Undang-Undang Malaysia, dan sumbangan isterinya yang setiap hari menghantar makanan kepada suaminya dan setiap hari menguruskan rumah tangga dan menjaga anak, itu telah dianggap oleh mahkamah sebagai satu cara untuk membahagiakan suaminya. Dan suaminya apabila bahagia dan tenang, dia boleh konsentrate kepada perniagaannya, dan apabila perniagaan itu maju, so itu adalah satu sumbangan yang tidak langsung yang telah dibuat oleh isteri, yang membolehkan si isteri itu mendapat hak harta pencarian di atas usaha perniagaan ikan itu tadi. Itu yang kes-kes yang cukup popular bagi peguam, bagi sama ada dia pelajar undang-undang. Kalau melibatkan mengenai harta keluargaan, kes Botok ni memang selalu akan disebutlah sebagai satu bentuk contoh di dalam tuntutan harta pencarian. Baik, next kalau boleh saya tengok. Selepas daripada itu, boleh next slide tak? Baik, berikutnya pula ialah ini adalah penentuan hak milik kalau dilihat sebagai kaedah proses harta itu diperolehi. Pertama, secara bersendirian dan akan boleh jadi secara bersama. Kemudian diikuti boleh didapati secara berasingan. Ini adalah penentuan hak milik dilihat daripada kaedah proses harta itu diperolehi lah kan. Baik, next. Jadi ini dia. Saya nak ringkaskan sebenarnya sampai peringkat ini saja untuk kita share. Lepas tu kita boleh berbincangkanlah mengenai harta pencarian. Saya boleh terima apa-apa pertanyaan lah, insyaAllah. Baik. Usaha bersama suami isteri yang penentuan harta pencarian ini adalah 4 yang disebutkan dalam undang-undang, ditakninkan dalam undang-undang. Okey. Kemudian bila ditakninkan dalam undang-undang yang diperundangkan, so dia perlu dilihat dan dinilai oleh mahkamah. Iaitu pertama, kita nak tengok usaha bersama suami dan isteri dalam memajukan suatu harta. Jadi masa tu yang saya ceritakan dalam kes-kes Botok tadi dan seumpamanya lah. Kemudian yang kedua, sumbangan-sumbangan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung. Ini terutama bagi syarikat. Syarikat setengah peguam menyatakan bahawa mahkamah syariah tidak boleh mengeluarkan perintah kepada syarikat sebab dia tertakluk di bawah atas syarikat. Tapi yang sudah-sudah tu saya memang keluarkan juga perintah berkenaan itu dan alhamdulillah dilaksanakan. Tapi yang menjadi isunya ialah apabila syarikat itu dimiliki oleh bukan orang Islam. Sebab mahkamah syariah hanya beri bidang kuasa kepada orang Islam, dan juga kalau syarikat itu dimiliki oleh orang Islam, so insya-Allah. Tapi kalau yang bukan Islam tu, itu yang menjadi isulah, menjadi persoalan kepada perintah mahkamah syariah tu. Kemudian kena tentukan kewujudan anak-anak di bawah umur dan keperluan mereka. Ini pun kena tolak sebelum kita tentukan harta pencarian. Yang keempat, apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama-sama mereka. So, ada 4 perkara ni lah yang perlu ditengok. Usaha setakat mana suami isteri itu, sumbangan-sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, kita kena tengok anak-anak di bawah umur dan keperluan mereka tu. Kita kena tolak dulu siap-siap. Kemudian, apa-apa hutang yang salah satu daripada yang terhutang oleh salah satu pihak yang tidak lakukan untuk manfaat bersama. Dia pinjam bil rakyat, personal loan dan sebagainya adalah untuk menjana contohnya harta keluarga. So itu juga kena diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan harta pencarian. Jadi yang lain-lain itu saya rasa slide yang tu boleh dilihat, boleh dibaca selepas daripada ini sebab tujuan saya adalah nak memahami secara konsep apa itu sebenarnya harta pencarian. Jadi semua nanti da'i wasyashab boleh faham lah. Sebab selama ni
saya dapati pun orang masyarakat Islam pun dah mula faham apa itu harta pencarian, dan mereka tu sebenarnya cuma tidak tahu macam mana nak bawa kes itu, nak membuktikan kes itu di mahkamah. Sebab soalnya apabila harta pencarian, mereka akan cuba buktikan ketaatan isteri, mereka akan cuba membuktikan setakat mana sumbangan yang membawa kepada kebahagiaan kepada suami, sehingga berjaya untuk mendapatkan penambahan harta-harta di dalam keluarga tersebut. Jadi kadang-kadang ada isu-isu yang tidak berkaitan yang terpaksa mahkamah tapis. Jadi itulah yang kita paksa tentukan kadar yang sesuai untuk mereka. Jadi Tuan Haji Arifin, saya rasa secara ringkas itu sahaja pendedahan awalan.